اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 8, baris yang ke-11 daripada atas. Surat 8 baris ke-11 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketujuh daripada 9 syarat sah sembahyang. Menutup aurah. Menutup aurah. Ini syarat sah sembahyang yang ketujuh. Menutup aurah. Yang mana tiap-tiap satu syarat sah ni dia akan datangkan dengan tajuk asing-asing lah. Jadi dia hanya nak cerita dulu syarat sah 9 perkara, didatangkan satu persatu. Kemudian satu-satu syarat sah tu dihuraikan pada satu-satu fasal. Contoh dalam kitab Hidayatus Sibyan ni, muka surat 13, didatangkan ceraian tajuk menceritakan menghadap ain kiblah. Itu syarat sah sembahyang hak kita baca minggu lepas, syarat sah sembahyang ke-6. Kemudian syarat sah sembahyang yang ke-7 menutup aurah, dia ada fasal, ada ceraian tajuk di muka surat 13. Faslun, bermula menutup aurah, iaitu menutup aurah dengan sesuatu yang suci, yang menegah ia akan kelihatan warna kulit, maka ditutup akan aurah pada pihak atasnya dan pihak kelilingnya. Pihak bawah tu tak apalah nampaknya, ditutup pihak atas dan pihak keliling. Pihak atas ni contoh. Pihak atas ni contohnya, kita pakai baju, kemudian kita kacing baju sebelah atas ni, kita dak tutup pakai atas lah. Kemudian kita pakai seluar tu bawah pusat, maka aurah tu nampak dari pihak atas. Batal sembahyang. Mana? Nak kacing baju, seluar dia pakai bawah daripada pusat. Kalau seluar tu atas ada pusat, bukan kata dak kacing baju, dak pakai baju pun sah, tetapi makruh. Tapi hak ni dia kacing bajunya, dia kacing separuh je, mana terbuka. Tapi dah siapa hak tengok atas tu? Tak ada orang kita tengok. Tapi wajib tutup aurah ni pada pihak atas. Jangan bagi nampak aurah dari pihak atas. Pihak sisi. Pihak sisi. Macam contoh orang perempuan contohnya. Kenapa kau dia kalau dia pakai baju tu dia pakai kacing? Sebab apa? Sebab kalau nak pakai kacing, ni nampak tak sisi? Ni panggil apa ni? Keliling orang panggil nampak ni. Masa tangan duduk gini tak apa, benda daripada bawah tak apa. Dia angkat tangan, angkat takbir contohnya, nampak tak? Dia panggil nampak di sudut keliling sisi, batal juga sembahyang. Dia hak tak apa nampak dari pihak bawah. Pihak bawah memang nampak
Cuba pergi bercermin bawah kapal pelekat, tak nampak. Kan ada orang kenayak gitu kan, dia bercermin di atas kasut dia, pulu bawah tu kan nampak lah seluar dalam. Tu belah bawah tu tak apa, belah bawah tu. Hak taklihnya sebelah atas dan sebelah sisi. Hak tu hak wajib kita menutup aurah. Begitu juga contoh. Ni kalau perempuan, perempuan ni kakinya adalah aurah bagi perempuan. Kaki aurah bagi perempuan. Termasuk aurah bagi perempuan adalah tapak kaki. Aurah lah, kaki tu aurah bagi perempuan, termasuk tapak kaki tu aurah. Macam mana kalau dia kaki tak nampak, tetapi tapak kakinya ditutup dengan latar lah, kita kira nampak lah sebab tapak di latar. Hak ni atas kaki ni tutup dengan kain dia misalnya, tetapi tiba-tiba latar tu berlubang. Latar tu berlubang. Macam mana tu? Pandangan muktamad tak sah sembahyang tu. Tak sah sembahyang. Kalaulah latar tu berlubang, setengah pandangan tak apa, walaupun latar berlubang pun tak apa. Ini kalau kaki perempuan. Cuma yang timbul sedikit, ni pernah timbul isu. Oleh kerana dalam kitab menyebut menutup aurah ni pihak atas dan pihak keliling, pihak sisi. Pihak bawah tu tak apalah, hak wajib tutup pihak atas, pihak sisi. Maka timbul isu, kita ni kalau pakai kain pelekat sahaja, tak pakai seluar panjang di dalam kain pelekat, pada masa kita sujud, faham ni? Pada masa kita sujud, orang nampak pangkal peha kita daripada sebelah belakang. Pasal tak? Kita sujud, kita pakaikan pelekat saja, tidak ada seluar panjang di dalam. Maka pada masa kita sujud ni, sujud ni kan kain gip terbuka tu kan, nampak tak? Betih bukan aurah, betih tak apalah, ni hok di dalam tu, pangkal peha. Pasal tak? Nampak tak tu? Menutup aurah wajib daripada pihak atas dan pihak keliling. Pihak bawah kita berdiri, kain pelekat tu memang nampak sebelah bawah tu tak apa. Sekarang bila sujud, jadi bukan daripada pihak bawah dah tu, daripada pihak keliling orang panggil. Pasal tak? Maka kecoh lah. Sebab orang yang kata sembahyang tidak sah tu, dia boleh buktikan macam nak. Cuba awak sujud. Tengok tu, orang tengok belakang, nampak tak tu? Peha nampak peha, pangkal peha sebelah belakang tu lah, nampak? Batal. Jadi orang dah, kalau begitu mana-mana orang pakaikan pelekat saja, tak pakai seluar panjang di dalam, sah lah, memang akan nampak seumpama tu, maka batal sembahyang. Orang nak lawang kata tak batal, memang boleh dibuktikan, memang nampak. Dia pada masa sujud kita pandang sebelah belakang tu seolah-olah nampak daripada sisi, tapi di situ bukan kiri sisi, di situ masih lagi nampak daripada sebelah bawah. Dikira masih lagi nampak daripada sebelah bawah, maka tak ada masalah. Sebab yang wajib tutup sebelah atas dan sebelah sisi. Tapi hak tadi tu, kalau kita tengok tu macam nampak sebelah sisi juga, sebelah keliling juga. Tak, itu dikira nampak daripada sebelah bawah. Maka tidak nanya hak mana-mana pakai pelekat, hak tak pakai seluar panjang sebelah dalam tu pasti nampak. Itu kira nampak daripada sebelah bawah. Maka tu tak ada masalah. Jangan nampak sebelah atas dan nampak sebelah keliling, sebelah sisi. Sebelah atas tadilah hak kata baju dia tak pakai kacing, nampak dia punya pusat dia, sebab seluar ni turun ke bawah daripada pusat.
Begitu juga nampak sebelah atas ni. Nampak sebelah atas ni pakai seluar. Kadang-kadang ialah kalau orang gemuk, dia punya daging tulang belakang dia tak jadi besar dah tulang belakang ni dah. Yang jadi bertambahnya daging belakang dia jadi bertambah. Tulangnya duduk dalam gitulah. Perasan tak? Kalau dia gemuk, jadi belakang tu, di tulang belakang dia tu, oleh kerana daging dia tu banyak, daging belakang tu banyak, jadi di tulang belakang tu jadi macam ada lubang. Perasan tak tu? Kan kita ni kalau hak jenis tak gemuk kan, dia daging ke tulang belakang tu jadi macam semerih je. Tapi kalau orang tu gemuk, tulang belakang tak akan jadi ni tunduk tulang belakang, dak tulang belakang sama je, tapi dia punya daging tu kau banyak. Akhirnya di tulang belakang tu jadi lubang. Kalau pakai seluar, ke pakai pelekat ke, pasang tak ada lubang situ. Itu nampak dari sebelah atas. Tu tak sah sembahyang tu. Kena jagalah situ. Kalau kita pakai baju tak apalah, sebab baju sebelah belakang ni rapat. Di baju sebelah depan kacing nak terbukanya kan. Hak belakang ni tak ada masalah belakang ni. Sebab tu dia kata dia tengok orang semayang tak pakai baju. Tak pakai baju makruh. Kemudian kopiah dia ada, dia tak pakai. Kopiah diselik di lubang ni. Dia ambil kopiah dia, diselik di lubang ni. Jadi apa pelik? Dah lah tak baju duh dah semayang tu, kopiahnya ada, tak pakai. Digi cocok kok lubang tulang belakang ni belakang. Jadi buat macam ekor pula nampak. Dah ada kolej tu kan, nampak macam ekor. Itu tutup lubang tu lah pada gemuk. Itu tu lubang tu. Orang pelik jadinya. Baju tak pakai satu dah, kopiah tak pakai atas satu, kopiah ada, dia selik dia bubuh di celah lubang di tulang belakang dia tu, pak dia gemuk. Kena jaga belakang tu. Tapi ni budak-budak semayang, bukan hak tulang belakang tu nampak ngepunggung-punggung. Dia sujud tu kan, baju dia sising tu, bukan nampak punggung, boleh nampak dia selok luar. Allah kata begitu cara budak-budak semayang. Bukan budak belasang ni, orang dewasa dah, orang muda puluhan dah, orang budak-budak muda. Dari baju sikat, seluar dia londeh. Seluar dia tu londeh ke bawah, baju dia sikat pula. Rokok okey lagi, tapi tak pernah sedap dah masa rokok. Tapi kalau masa sujud memang sujud memang nampak punggung-punggung nampak. Lumayan apa beseng gitu. Yelah, belah depan okey je nampak, belah depan. Tapi belah belakang tu, bila baju tu baju singkat, lepas tu seluar pula. Kalau di seluar tu dia pakai molek-molek apa atas gini, kalau baju tu terbuka pun tak ada masalah. Ni seluar tu dia londeh ke bawah, lepas tu baju pula sikat, di sujud nampak dia punya punggung dia atas semayang tu. Ini jaga bang aurah sembahyang, aurah di dalam sembahyang. Kita nampak macam mudah-mudah je, tapi kena jaga molek lah. Terbuka aurah di dalam sembahyang, batal sembahyang tu. Jadi bicara di tajuk Ustaz 13 tu menutup dengan sesuatu yang suci, yang menegah kelihatan warna kulit. Yang menegah kelihatan warna kulit ni jangan tertutup, tetapi macam dengan plastik. Nampak, tapi menutup ke tak? Menutup. Plastik pun menutup, tapi nampak warna kulit. Adapun kalau nampak dia punya kain tu nipis, warna kulit tak nampak, tapi peha betih tu nampak nah, rupa tu nampak, tapi warna tak nampak. Tu dipanggil menutupi aurah lagi.
Dia jangan nampak warna. Dia kalau kain nipis macam mana pun masih lagi menutupi warna. Dia tidak menutupi warna ni umpama plastik, barulah tidak menutupi warna. Menutupi warna. Menutupi warna ni pun tanpa melalui pancaran cahaya. Biasa je, biasa. Tapi kalau dipakai kain nipis, kemudian pancaran cahaya matahari, jadi dia duduk dekat dengan pintu, dekat dengan tingkap. Jadi cahaya matahari tu masuk. Dengan cahaya matahari tu, oleh kerana kain pelekat dia nipis, nampak warna kulit peha dia ke contohnya. Tu tak apa tu. Dia jangan nampak warna kulit tanpa melalui pancaran cahaya macam seumpama tu. Cuma kita kalau kain nipis ni, kita bimbang bukan apa. Bimbang kadang-kadang dia berlubang. Kain lama ni dia berlubang. Kain pelekat kan, dia berlubang. Berlubang tu tambah. Kalau setakat kain tu semata-mata nipis, kadang-kadang nampak. Kalau dia sujud tu nampak. Hak belakang nampak. Tapi nampak tak warna? Tak nampak. Warna kulit tak nampak. Maka masih lagi dikira menutupi aurah. Tapi menutupi dengan sesuatu yang suci. Dengan sesuatu yang suci. Ini mazhab Syafi'i kita. Nak tutup aurah, syaratnya menutupi dengan sesuatu yang suci. Kain yang suci. Kalaulah tidak ada kain yang suci, tapi kain ada satu helai, tapi najis. Ada kain satu helai, tapi najis. Tak ada kain lain dah, tak ada seluar lain dah. Kalau tak pakai seluar tu, dia telanjang bulat. Kalau pakai, menutupi aurah, tetapi dengan sesuatu yang najis. Dalam mazhab Syafi'i kita, wajib menutupi aurah dengan sesuatu yang suci. Kalau tidak ada yang suci, ada satu helai saja, tetapi najis, nak semayang, wajib dia kena buang seluar kain hak najis itu, semayang telanjang bulat. Ini hukum dalam mazhab Syafi'i kita. Mana ni? Kita pakai seluar kain yang najis, yang tidak berlumuran, yang tidak berlumuran. Hak berlumuran ni mana najis tahrik itu macam sekali dengan pakaian tu haram. Berlumuran najis. Ini tidak berlumuran, cuma seluar kita kena kecing dah tadi. Cuma kan pelekat kita kena kecing dah tadi. Kecing pun kering dah. Tidak berlumuran. Kita pakai pakaian yang najis, yang tidak berlumur najis ni, hukumnya adalah makruh. Tak haram. Makruh. Kita pun pakai seluar hak ada bekas air kencing. Kain pelekat yang ada bekas air kencing. Siapa tahu nak semayang, tak ada hak lain dah. Hak tu je ada. Wajib dia kena buang seluar tu, wajib dia kena buang kain pelekat, dia kena semayang dan telanjang. Ni mazhab Syafi'i. Kalau kau tengok tu, tadi pakai seluar, pakai kain pelekat. Time nak semayang, dia pun buang seluar, dia pun buang kain pelekat, dia pun semayang telanjang. Ni orang kata ajaran sesat mana dah ni. Dah sebab tadi dia pakai seluar, tadi dia pakai kain pelekat. Kita ni ada selatu je. Selatu je ada. Tapi najis. Hak dia pakai masa najis tu makruh. Tapi dia bukan semayang. Nak semayang tak boleh pakai. Wajib kena buka seluar kain pelekat najis. Lepas tu semayang telanjang bulat. Orang tengok, mari pakai kain pelekat, pakai seluar, tak apa, tak nak takbir, buang tepi telanjang, sudah semayang bawa pakai semula. Kerana kata dia orang. Kerana ni dia kata ajaran sesat dah ni. Dalam mazhab Syafi'i kita ada satu helai. Ada satu helai pakaian yang suci. Satu helai pakaian yang suci. Tetapi tempat nak semayang tu najis. Tempat nak semayang tu najis. Makna kalau pakai kain tu kita kata yang suci tu, berarti kita menutupi aurah.
tapi kita semayang tempat najis. Kalau kita kain tu kita gunakan untuk hampa alas atau tempat najis, maka kita semayang terlepas daripada kena najis, tetapi dalam keadaan telanjang. Antara dua pilihan ni. Antara dua pilihan. Sama ada kita pakai kain pelekat atau suci, tapi nanti kita semayang terpaksa semayang atas tempat najis. Kalau kain yang suci tu kita alas atas tempat najis, makna sembahyang kita suci daripada najis pada tempat sembahyang, tetapi kita tidak menutup aurah. Jadi antara dua ni, kalau mazhab Syafi'i wajib alas untuk pastikan solat kita suci daripada najis pada tempat sembahyang, walaupun sembahyang tu jadi telanjang. Ni mazhab Syafi'i kita. Ada pun tiga mazhab yang lain. Kalau ada satu helai saja pakaian yang najis, maka wajib pakai juga, menutupi aurah juga walaupun dengan pakaian yang najis. Kalau ada sehelai kain yang suci, sama ada pakai kain suci tadi tapi terpaksa solat atas tempat najis, ataupun kain selai suci itu digunakan untuk alas atas tempat najis, semayangnya telanjang. Tiga mazhab laginya pakai tutup aurah walaupun terpaksa semayang atas tempat najis. Tu tiga mazhab lagi. Dan Syafi'i tak boleh. Ada selai pakaian yang najis, kita pakai lain daripada waktu solat hukumnya makruh. Adapun nak solat wajib kena buka. Ini cerita ada selai je ni. Ni tak ada. Kita pergi masjid, kita kata seluar kita najis, kain di masjid ada, kain di masjid tak ada, apa tak ada, sejadah ada, buang seluar najis tu, pakai sejadah buat kilat. Sejadah pula tak ada, buka sejak lasir tu, lilik-lilik buat waktu tu. Tak ada alasan. Ni cerita hukum. Memang tak ada sungguh-sungguh, mereka selah cetek je, tapi selah pula najis. Dia gini, dia semayang umpama tadi, di semayang telanjang, semayang tu tidak wajib diqadakkan kembali. Dia syarat sah semayang ada 9. Yang terdahulunya syarat sah semayang suci daripada hadas kecil, hadas besar. Syarat sah semayang adalah suci daripada najis. Syarat sah semayang menghadap qiblah. Syarat sah semayang menutup aurah. Dia menutup aurah sahaja. Syarat sah semayang menutup aurah jika kuasa. Dia ada qaid, jika kuasa. Kalau tidak kuasa, semayang dalam keadaan telanjang, semayang tu sudah sah, tidak wajib diulangi kembali. Adapun kalau kita solat dalam keadaan tidak suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar, dalam keadaan kita darurah, wajib sembahyang sebab syarat wajib masih lagi cukup. Jangan lupa dulu, syarat wajib lain, syarat sah lain. Selagi syarat wajib cukup, walaupun syarat sah tidak mampu disempurnakan, kewajipan sembahyang kekal, kita wajib sembahyang, tetapi sembahyang itu wajib diulangi kembali kerana syarat sah. Contohnya suci daripada hadas kecil, hadas besar kita tak mampu. Nak ambil wudu, air tak ada. Nak tayamum, debu tak ada. Nak mandi wajib, air tak ada. Nak tayamum, debu tak ada. Terkurung contohnya, dia kekal kewajipan. Tapi dalam keadaan dia berhadas, suci daripada hadas tu syarat sah, wajib disempurnakan jikalau mampu. Sekarang ni tidak mampu. Tidak mampu sebab terkurung, kewajipan semayang kekal. Tapi semayang tu wajib diulangi kembali sebab pada masa sembahyang syarat sah suci daripada hadas tak mampu disempurnakan. Dan kalau syarat sah tak mampu disempurnakan, kenapa masih lagi solat? Sebab solat masih lagi wajib, sebab syarat wajib masih lagi cukup. Syarat wajib Islam, baligh, berakal, suci hid, suci nifas. Itu syarat wajib. Yang tak wajib hanyalah orang kafir, kanak-kanak, orang gila, orang mabuk, orang koma, orang haid, orang nifas. 7 ni je tak wajib semayangnya. Selagi syarat wajib cukup, selagi itu wajib semayang. Tiba-tiba syarat sah tak mampu disempurnakan, kewajipan semayang kekal. Tetapi oleh kerana kita semayang
syarat sah tidak cukup, tidak sempurna, maka sembahyang itu wajib diulangi kembali. Jadi kalaulah dalam keadaan berhadas kecil atau besar, sembahyang itu wajib diulangi. Kalaulah sembahyang dalam keadaan ada najis, sembahyang itu wajib diulangi. Kalau sembahyang dalam keadaan tidak menghadap kiblat, duduk hospital contohnya, katil itu memang membelakangi kiblat, bukan menghadap kiblat, sembahyang tu wajib diulangi. Kalau adapun kalau dia sembahyang dalam keadaan aurahnya tidak sempurna ditutup, jadi menutupi aurah jika kuasa, itu saja. Kalau tidak kuasa, syarat sah menutupi aurah tidak kuasa disempurnakan, sembahyang tu sah dah, tidak wajib diqadakkan kembali. Berhadas kecil, berhadas besar, wajib diqadakkan kembali. Solat bersetengah najis, wajib diqadakkan kembali. Solat tidak dapat menghadap kiblat, wajib diqadakkan kembali. Adapun sembahyang dalam keadaan tidak menutupi aurah, sembahyang tu sah dah, tidak wajib diqadakkan kembali. Jadi suci daripada hadas tak qaid jika kuasa. Suci dan najis tidak qaid jika kuasa. Menghadap kiblat tidak qaid dengan jika kuasa. Adapun menutupi aurah jika kuasa. Tiba-tiba tidak kuasa sebab satu helai pakaian pun tak ada, sembahyangnya dalam keadaan telanjang, sembahyang sudah sah. Janji disuci daripada hadas hadas, janji dia suci dan najis. Sembahyang dia suci dan najis. Sembahyangnya memang dapat menghadap kiblat, tapi tak ada pakaian, tidak dapat menutupi aurah, sembahyang tu sah dah, tak wajib diulangi kembali. Bahkan ada juga orang ada pakaian selah seorang, selah je, selah ni kena musibah apa ni, hak tu seorang tak ada. Ataupun kalau ada luar pendek je, kalau ada luar dalam je misalnya, maka itu dia dipanggil apa? Tidak kuasa. Sembahyang dia sah. Bahkan boleh tu imam ni, tu imam pakai luar dalam, anak makmum pakai luar panjang, tak ada apa-apa. Tu imam luar dalam, anak makmum luar panjang, dah dia tak kuasa. Tiba-tiba ada kawan tu dia lebih selah, lebih selah dia ni. Orang lain hak ada selah lah, hak tak ada rasa telanjang, tapi dia ni ada lebih selah. Dia lebih selah, dia pun nak berilah kepada hak bertelanjang. Dia nak beri pada hak bertelanjang. Tidak wajib hak bertelanjang tu ambil, tak wajib ambil. Dia nak mengakali tangan ada telanjang pun sah sembahyang dia, tak wajib ambil. Tapi kalau hak ada lebih selah ni, bukan nak beri sungguh, pinjam sahaja, wajib dia ambil, dan wajib dia menutupi aurah dengan kain pinjam. Tetapi kalau nak beri, tak wajib terima. Kalau bukan beri sungguh, pinjam saja, wajib yang tidak ada pakaian tadi terima kain pinjaman dah, wajib terima. Tapi kalau kain tu beri terus, tu tak wajib terima. Pelik boleh jadi tau. Kita tak ada rapah pakaian orang tu. Tak ada rapah walaupun kita tanya bulat pun. Kita nak minta lah. Tapi kalau lah kita nak minta, dia nak beri terus, tak wajib terima. Tapi beri pinjam wajib terima. Sebab beri terus ni besar bangkitan kemudian. Ada? Apa? Ungkit balik tu kemudian besar tu. Kemudian lepas dah senang belaka dah, kadang-kadang kamu ingat masa mu telanjang tu aku beri kain kamu, jadi maruah kita akan jadi jatuh. Mana orang okey lagi pakai bila-bila pun ingat baik, masa mu telanjang bulat, siapa beri kain kamu ni, beri kain kamu ni. Adapun kalau pinjam, masa mu telanjang itu, siapa pinjamkan kain pada kamu? Alah, pinjam dia sebut pulang balik kan, pinjam je kan, tu boleh lawan lagi. Ni agama kira belaka tu, tak tahu, agama kira belaka tu. Maknanya kalau dia ungkit kembali, hanya dulu dia bagi pinjaman, ungkitan tu tak kuat. Tapi kalau beri sungguh,
Sebab itulah kalau orang tidak ada pakai telanjang, orang nak beri kain selah, tak wajib terima. Tak wajib terima. Kita ni boleh tak mau beri pun nak rapah berkali dah. Tak boleh rapah orang, tak boleh. Tapi kira-kiranya mitok paksa, nak selah. Memang ada lebih tu kan. Dan ni kalau orang nak beri, kita tak mitok Lepas tu kita meminta ni, yelah, kalau kita boleh elokkan diri daripada meminta, kita elokkan dia daripada meminta. Dia meminta ni dia jatuh sikit lah. Kita tidak meminta, dia beri terus tanpa kita meminta pun tak wajib terima, sebab ungkitan kemudian tu besar. Tapi kalau kita minta pula, ingat baik mari temu telanjang, merayu minta selakai aku kemung tu lagi besar tu. Ini tak ada minta, tapi dia hanya nak beri, tak wajib terima. Sebab walaupun kita nak minta, tapi beri tu besar ungkitan. Tapi kalau hanya setakat pinjam, beri pinjam bukan wi teru, tu wajib kena terima. Ini mana yelah, di kita ni meminta ni memang keadaan tertentu kita kena meminta lah juga. Tapi maknanya selagi kita boleh bertahan, kita bertahan lah. Selagi kemudian sampai perangkat kita pun tak boleh nak bertahan dah. Bukan kata syarak melarang kita meminta, syarak tidak melarang kita meminta, tetapi dari segi tu kurang sikit lah dah meminta tu. Jadi kalau beri, walaupun kita tak minta, kita tak minta, tak wajib terima. Kalau pinjam, kalau beri pinjam sahaja, bukan teruh, kita wajib kena terima pinjaman kain tu untuk pakai menutupi aurah di dalam solat. Jadi menutupi aurah syarat sah solat qaidnya jika kuasa. Jika kuasa, tak kuasa, kita semuanya kadang tidak menutupi aurah, sama ada telanjang teruh-teruh ataupun bukan telanjang teruh, ada seluar selah, luar pendek. Ada seluar-seluar pendek tidak sempurna menutupi aurah, sembahyang itu sudah sah. Mana ketahu masuk lokat Malaysia ni tak ada lah luar pendek dah. Kalau zaman dulu lah, hak lokat di Thailand tu luar pendek. Kadang-kadang iyalah, orang ngaji pondok ni kadang-kadang dia masuk tak pakai pasport dululah. Sekarang pakai pasport belaka dah learning. Sebab dalam keadaan dia kurang sikit keamanan dia tu, budak-budak pakai pasport belaka lah. Dulu sebahagian tak pakai pasport. Duduk pondok selamat. Masa nak keluar masuk tu, lah tengah jalan nak masuk, nak masuk pergi pondok, lepas tu nak balik cuti, tu pusing. Kalau naik kereta api tak apa, kalau naik bas bahaya. Naik kereta api tak apa, kereta api tak ada cek. Kalau naik bas ni kadang-kadang dia balah, tak ada balah. Kalau belah Malaysia ni ada wak operasi takak orang dia, alik ni pun dia buat operasi kot, balah takak kita pula. Dia macam balah gitu. Ni kadang-kadang takak masuk dalam lokak sebelum bicara, luar pendek luar pendek. Tapi nak semayang tak ada masalah, dia ada baju. Seluar pendek belah atas, baju masuk ke belah bawah. Kan baju tak ada lengan tu kan, kalau lengan tu masuk kaki, ikat lah. Jadi tutup jadi macam buah naka lah. Belah atas tutup dengan seluar pendek, belah bawah kita masuk baju tu, masuk baju ke belah kaki tu. Jadi buku jugalah, buku lah daripada lutut ke, daripada pusat ke lutut tu buku lah. Tapi kalau lah tak ada, dia bisa luar je selah, tapi air ada, ambil semayang boleh. Tempat ditahan kita tu suci bersih. Qiblah pun kita boleh buat anggaran belah-belah mana. Maka yang tak cukup syarat sahnya menutupi aurah, seluar pendek je, semayang tu sah dah, tak kena ulang kembali. Bahkan kalau ada orang yang pakai lengkap nak tupang semayang belakang orang seluar pendek tadi jadi makmum, sah semayang dia. Gimana? Jadi tu imam seluar pendek, anak makmum tutup aurah sempurna.
Tapi kalau jadi gitu dah, kalau nak makmum ni dengan baju-baju pun ada. Baju ikut imam lah biar ditutup sikit aurah dia. Bukan wi sungguh ni, wi pinjang. Kalau wi sungguh tak wajib terima. Wi pinjang dia wajib kena terima. Jadi ni kita buat masalah je. Jadi menutupi aurah ni jika kuasa. Tidak kuasa, maka solat kita tu sah dah. Solat kita sah dah. Tak wajib diulangi kembali. Dia walaupun telanjang sekalipun, kewajipan semayang kekal. Telanjang sekalipun, kewajipan semayang kekal. Bahkan dalam mazhab Syafi'i kita, kalau tidak ada pakaian untuk solat, ada pakaian, telanjang bulat belaka. Kalau semayang berjemaah ni gitulah. Kalau semayang asin-asin ni boleh jauh sikit daripada orang lain. Boleh jauh sikit. Tapi kalau semayang jemaah ni jadi dekat sangat telanjang sama telanjang ni. Mazhab Syafi'i kita afdal berjemaah daripada semayang seorang diri. Afdal berjemaah lagi tu walaupun telanjang pun. Mazhab Hanafi, kalau lah tempat tu cerah. Kalau tempat tu gelap, apa tempat tu cerah. Kalau semayang berjemaah ni duduk rapat-rapat, afdal semayang asing-asing. Boleh duduk jauh sikit. Jadi timbul khilaf pula situ. Masa telanjang ni afdal berjemaah ataupun afdal semayang seorang diri. Mazhab Syafi'i kita afdal berjemaah. Tapi kalau tu imam ni, tu imam lelaki lah ni, dia bukan duduk macam tu imam hak biasa ni. Dia kena duduk sedikit je ke hadapan daripada makmum dia. Makmum lelaki amal ni telanjang bulat belakang ni, dia duduk depan sikit je. Haji tengok tak perempuan berjemaah. Perempuan berjemaah sesama perempuan, yang mana imam dia perempuan juga. Perempuan berjemaah, imamnya perempuan. Imam perempuan dia duduk macam tu imam lelaki. Tu imam lelaki antara saf pertama makmum dengan tu imam 3 hasta. Tu imam lelaki. Tu imam perempuan, dia kan hadapan sikit je daripada saf pertama perempuan tu. Dia bukan duduk sampai ke 3 hasta, bukan. Kalau berjemaah perempuan, imam perempuan. Ni berjemaah lelaki telanjang, maka imam lelaki tadi macam imam perempuan, duduk ke depan sikit je. Lepas tu semayang lah. Lepas tu nampak aurah. Ni wajib kita alihkan pandangan ataupun kita pejam mata kita. Jangan tengok aurah orang lain, haram. Gimana? Kemudian dalam mazhab Syafi'i kita ni, tadi mazhab Syafi'i kita, kalau ada sehelai pakaian tapi najis, wajib pakaian tu dibuka, kena semayang telanjang. 3 mazhab lagi wajib pakai, biar najis pun wajib pakai. Makna kalau kita nak pakai mazhab Syafi'i lagi, ada selah cetek-cetek, saat ni pakai, siapa tak nak takbir, buang seluruh, tepi dulu. Apa seluruh najis? Ada selah tu je. Kalau 3 mazhab lagi, tutup aurah, biarlah luar najis pun. Mazhab Syafi'i tak boleh pakai najis nak semayang ni. Telanjang tak apa sebab uzur. Gimana kamu? Nak pakai mazhab Syafi'i ke nak pakai mazhab lain? Tergamuk ke ada seluruh selat? Tak apa tak nak takbir, buang seluruh tepi. Lepas tu semayang nak telanjang. Nak apa? Sama juga, ada selah kain suci, tetapi masalahnya nak semayang tempat tu najis. Kalau pakai pakaian suci tu, semayang atas tempat najis. Kalau pakaian suci tu kita alas, tutup tempat najis tu, kita semayang suci daripada najis tapi telanjang. Mazhab Syafi'i kitanya wajib suci dan najis walaupun telanjang sekalipun. 3 mazhab lagi wajib tutup aurah walaupun semayang atas tempat najis. Nak pakai mana agak-agak? Ada selah, lepas tu nak pakai semayang tempat najis, kita Allah semayang telanjang. Aku pun tengok, oh dia ada selah, lepas tu dia buang kain pelekat dia pun Allah, dia pun semayang telanjang. Orang tengok guna kamu. Kita mana agak kita buat? Pakai mazhab lain dah jawapan dia. Sama juga. Ni bab telanjang, tak ada pakaian, semayang wajib.
Rokok sujudnya macam mana? Dah lah semayang tu berjemaah dalam mazhab Syafi'i kita afdal berjemaah. Rokok sujud macam mana? Macam biasa. Macam biasa. Sebab ketiadaan pakaian bukan keuzuran dipanggil yang menghilangkan rukun berdiri. Wajib berdiri macam biasa, rokok macam biasa, sujud macam biasa, orang lain pejam mata. Rokok lagi, okey lagi, sujud pula, telanjang pula. Sujud lah. Ini mazhab Syafi'i kita. Adapun mazhab Hanafi contohnya, mazhab Hambali contohnya, apabila tidak ada pakaian, sembahyangnya adalah dengan duduk. Sembahyang duduk, bukan sembahyang berdiri dah. Kita sembahyang duduk ni sakit. Sakit main duduk lah. Kalau kuasa berdiri menjadi rukun. Kalau sakit main duduk. Hak ni segar mega, tak ada pakaian. Mazhab Hambali, mazhab Hanafi dipanggil uzur yang menghilangkan rukun berdiri, sembahyang duduk. Tak payah berdiri dah. Jadi macam sembahyang orang sakit pula jadi. Dikit uzur dah tu. Kita mazhab Syafi'i uzur ni sakit je. Bukan tak ada pakaian. Mazhab Hambali Maliki uzur lah tu panggil tu. Sembahyang duduk. Duduk pula kaki belunjur. Rokok sujud isyarat je. Dalam belunjur, dalam duduk belunjur tu kan, isyarat je rokok, lepas tu iktidah, isyarat dengan kepala je sujud, lepas tu duduk atau sujud. Tapi kalau mazhab Syafi'i kita, tak ada pakaian, tidak menggugurkan rukun berdiri, kemudian sampai masa rokok macam orang ada pakaian, sampai masa sujud macam orang ada pakaian. Kalau ni nak pakai mazhab mana gamuk-gamuk? Semayang wajib. Semayang wajib. Dalam mazhab Syafi'i, sembahyang berdiri, tidak ada pakaian, tidak menggugurkan rukun berdiri. Tidak ada pakaian, tidak menggugurkan rukun berdiri. Mazhab Hambali Hanafi, tidak ada pakaian, menggugurkan rukun berdiri, boleh solat duduk pula kaki belunjuk, rokok sujud masa duduk kaki belunjuk tu dengan isyarat sahaja, dengan kepala, dengan tubuh, tunduk pada rokok, balik pada i'tidal, pada tunduk kepada sujud, kemudian balik pada duduk antara sujud. Tapi kalau mazhab Syafi'i, orang yang tidak ada pakaian, solatnya telanjang bulat, semayangnya berdiri macam biasa, rokok sujud macam biasa. Telanjang tidak menggugurkan rukun berdiri, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Mazhab Hambali dan Hanafi, ini tidak ada pakai telanjang, dia semai duduk dah, tak semai berdiri. Nak pakai mazhab Syafi'i lagi gamuk-gamuk. Semayang tak ada mazhab, tidak ada pakaian menggugurkan rukun, menggugurkan kewajipan, tidak ada. Semayang wajib, tapi semayangnya macam mana orang telanjang ni? Kita juga tak pakai dalam mazhab Syafi'i, semayang berdiri, duduk dalam. Itu mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Dalam duduk, kaki belunjuk, rokok sujud isyarat je, baru tertutup aurah kitanya. Dia boleh berlaku-belaka bab-bab semayang aurah ni. Ada kampung hak berlaku di masa kena musibah banjir tu kan. Orang lelaki okey lah, orang perempuan tu masa mari nak terima bantuan tu, ialah macam-macam tutup kepala tu dengung. Mana memang habis sungguh pakai dah, banjir mari tiba-tiba kan, habis sungguh. Jadi dia pakai tu memang tak seperti yang macam mana cara masa semayang? Wajib semayang. Air semayang boleh ambil, ada masalah, air ada, tapi aurahnya tak nak tutup. Lelaki okey lah, dia simple-simple je, antara pusat dah tutup. Orang perempuan setakat yang mampu lepas tu semayang tu macam mana? Sah dah, tak payah ulang kembali. Tapi kadang-kadang suci daripada hadas lah, tidak ada najis, tutup aurah sempurna, itu tak payah ulang. Tapi aurahnya orang perempuan hanya ada seluar dengan baju gitu, tudung kepala pun tak ada contohnya, dalam keadaan tidak kuasa, maka semayangnya sah dah, tidak wajib diulangi kembali. Jadi syarat sah yang ada qaid adalah menutupi aurah. Qaidnya apa? Syaratnya apa? Jika kuasa. Menutup aurah jika kuasa, dalam keadaan tertentu
tidak kuasa menutupi aurah, semayang tu kisah dah, tidak wajib diulangi kembali. Kan ada mari masa nak ambil, masa tengah-tengah susah tu kan, dia mari, dia tudung kepala dengan macam-macam benda dia buat dah. Tak ada habis. Tunggu orang mari tu. Orang mari pula hari pakai yang metang-metang lah, mana-mana ada pakai yang lebih. Mana dia kata beri bantuan, dia beri hak dak pakai pula. Metang-metang khusus siang kawan tu. Pakailah setakat-setakat hak ada. Pakai kat ada tu selepas bantuan pakai tu siapa? Sebelum tu sebelum tu masa huru-hara hak tak siapa lagi bantuan macam mana. Orang perempuan memang aurahnya tidak sempurna tutup, dia tidak kuasa. Jadi menutup aurah kaidnya jika kuasa, jika tak kuasa semayang tu sah, semayang tidak wajib diulangi kembali. Itu syarat sah yang ketujuh, menutup aurah. Kedelapannya, mengetahui akan kaifiah sembahyangnya. Kesembilannya, menjauhi daripada barang yang membatal akan dia, membatal akan sembahyang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.